بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam yang ke-16 daripada bulan Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita ada kebaikan dan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Taala sekalian. Yang pertama, macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah dalam keterbatasan masa yang ada ni, saya nak berkongsi dengan ayah-ayah ibu-ibu sekalian sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam Ibn Majah radhiyallahu taala anhuma. Yang mana pada malam ini hadis yang saya nak kongsikan ini saya petik daripada kitab yang sedang saya pegang ni. Kitab ni namanya 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Yang mana kitab ni membincangkan berkaitan dengan kedudukan ilmu, ketinggian ilmu dan juga ketinggian darjat para alim ulama yang kita orang Islam wajib untuk erti. Ataupun dalam bahasa lain, yang kita semua ni kena tahu bagaimana kedudukan ilmu, macam mana martabat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada ilmu, dan macam mana pula kedudukan para alim ulama. Alim seorang, ulama maksudnya ramai orang alim. Macam mana martabat kedudukan para ulama atas muka bumi ini. Yang mana kitab ni disusun oleh seorang kiai daripada Indonesia, iaitu Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Kiai Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Kiai ini, untuk maklumat ayah-ayah ibu sekalian, kiai ini masih ada di Indonesia. Umurnya dah 90 lebih dah. Masih lagi duduk mengajar di kawasan Banjarmasin, Indonesia. 90 lebih dah. Dan beliau banyak mengarang kitab, hampir 20 lebih buah kitab yang beliau karang. Dan salah satu daripadanya adalah kitab yang yang akan kita kongsikan malam ni lah. Yang mana kitab ni ditulis hampir 40 tahun yang lepas, lama dah. Tapi semua dalam bahasa Arab. Nah, kitab ni ditulis semua dalam bahasa Arab. Kemudian bila tengok isinya baik, isinya memberikan faedah dan manfaat kepada umat, jadi anak murid beliau yang mana pernah mengaji dengan beliau tahun 70-an dulu, tahun 80-an dulu, bahkan masa hidup pun anak muridnya selalu ziarah beliau di Banjarmasin tu. Jadi anak murid beliau ambil kitab ni, terjemah ke bahasa Melayu. Cuma yang sedihnya, anak murid beliau telah meninggal dunia tahun lepas. Bulan 10, tak silap saya. Bulan 10 tahun lepas meninggal dunia. Dan anak murid beliau ni saya rasa kebanyakan orang Malaysia kenal. Tambah-tambah orang-orang Kedah. Orang Kedah sangat kenal dengan beliau. Orang Penang pun ada yang kenal. Kalau siapa pernah dengar nama Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi Zamzam adalah murid kepada pengarang kitab ni.
Jadi Syekh Fahmi Zamzam lah ambil kitab yang bahasa Arab ni, terjemah ke bahasa Melayu. Kan? Sebab beliau melihat ada banyak kebaikan yang terdapat dalam kitab ni, jadi beliau nak kongsi dengan masyarakat yang tak boleh baca bahasa Arab, jadi dia terjemah terus ke bahasa Melayu. Jadi masyarakat Melayu boleh ambil manfaat daripada terjemahan ni. Jadi insya-Allah malam ni saya nak kongsikan sikit satu hadis daripada kitab ni. Insya-Allah sebab masa kita tak panjang, jadi kalau baca hadis banyak-banyak dia jadi banyak panjang. Jadi kita ambil takat mana yang boleh insya-Allah. Dan malam ni tajuk yang saya pilih adalah tajuk yang kedua daripada kitab ni, yang mana waqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fid darin amin ya rabbal alamin bisanadil muttasil ila muallif al-kitab. Waqala al-musannif rahimahullahu taala, hadis yang kedua. Tajuk aja pada malam ni, kehebatan orang alim. Itu tajuk dah. Malam ni kita nak tengok sikit apa kehebatan orang alim yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang mana kehebatan ni Allah Taala tak bagi pada orang biasa. Allah Taala tak bagi kepada orang yang tidak alim. Alim ni maksud dia, kalau bahasa kampung kita, reti lah. Orang alim ni orang reti, orang yang tahu. Apa kehebatan orang yang tahu tentang ilmu agama ni nak banding dengan orang yang tak tahu? Itu yang kita nak bincang sikit malam ni. Baik. Saya bacakan hadis dia dahulu. Hadisnya berbunyi, An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun ashaddu 'ala asy-syaitan min alfi 'abidin atau kama qala akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibn Majah. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim itu lebih kuat pengaruhnya atas syaitan daripada 1000 abid yang tidak alim. Atau kama qal, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Baik. Faham hadis tu? Nabi SAW bersabda, seorang yang alim itu lebih kuat pengaruhnya, dengan maksud lebih sukar untuk dikuasai, lebih sukar untuk ditipu oleh syaitan daripada 1000 orang abid, yakni 1000 orang ahli ibadat tetapi tidak alim. Dapat? Seorang yang alim, syaitan lebih sukar untuk menipunya, syaitan lebih sukar untuk mengganggunya, syaitan lebih sukar untuk pekena dia, berbanding 1000 orang yang rajin melakukan ibadat tetapi tidak alim. Faham? Apa maksud hadis ni Ustaz? Kan, hadis ni nak cerita apa Ustaz? Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis ni dia ada keterangan dia. Jadi saya minta izin malam ni saya akan sharekan keterangan ni, lepas tu kita ulas pada keterangan ni lah. Jadi kita tak lari jauh sangat. No, insya-Allah. Cuba dengar keterangan yang ditulis oleh Syekh Fahmi Zamzam ni. Baik. Kata Syekh Fahmi rahimahullahu taala, keterangan, orang yang alim itu sangat ditakuti oleh syaitan. Orang alim ni syaitan rupanya sangat takut dengan dia. Orang alim ni syaitan sangat susah hati dengan dia. Orang alim ni syaitan cukup, kalau bahasa kita panggil stres lah. Syaitan sangat stres dengan orang alim ni. Sebab apa? Kata Syekh Fahmi, kerana si alim itu tahu cara untuk melawan godaan syaitan. Satu. Siapa yang ada kitab boleh buat catatan. Kenapa orang alim sangat ditakuti oleh syaitan? Kenapa orang alim ni syaitan sukar untuk ganggu dia? Nombor satu sekali, kerana orang alim ini dia tahu cara untuk melawan godaan syaitan. Itu nombor satu. Orang alim ni dia reti cara syaitan nak menipu tu macam mana, dia reti. Cara syaitan nak perkena manusia ni dia reti. Ayah-ayah pernah dengar cerita Syekh Abdul Qadir Jalani? Syekh Abdul Qadir Jalani pernah berjalan satu hari di tengah padang pasir. Tengah-tengah duduk berjalan, tiba-tiba dia lihat di langit tu, langit terbuka. Kemudian nampak cahaya turun. Cahaya yang sangat cantik, dia tak pernah tengok cahaya tu. Cahaya tu nampak turun tu. Bila dia tanya pada cahaya tu, dia tanya, apa ni? Ni apa ni? Ni siapa ni? Ni apa ni? Dia tanya lebih kurang macam tu, dia tanya, ni apa ni? Lalu cahaya tu dia mengeluarkan suara. Suara tu berbunyi, aku adalah Tuhanmu.
Inni rabbuk. Aku ni Tuhan kamu. Duduk tengah pada siang seorang-seorang, tiba-tiba mai cahaya nampak tak tahu macam mana, punya sigak, punya besar, punya luas, punya cerah. Lepas tu cahaya tu sebut, dia kata, aku ni Tuhan kamu. Tahu Syekh Abdul Qadir Jani ni buat apa? Dia ambil batu, dia lempak. Dia kata, nyah kamu, syaitan. Ambil batu, lempak. Dia kata, pergi lari jauh. Kamu ni syaitan. Dia baling batu tu, cahaya tu hilang tu. Awak yang senyap nampak gaya, tapi bunyi kipas pun dengar. Pasal apa? Syaitan Ustaz? Syaitan? Allah Ta'ala, bahasa mudah manusia ni, akan melihat Allah Ta'ala di hari akhirat. Mata kita ni atas muka bumi ni, mata ni bagi mata fana. Mata yang akan binasa. Tapi di hari akhirat nanti, manusia ni akan jadi manusia yang kekal. Kan kita kekal, masuk dalam syurga, kita akan selama-lamanya dalam syurga. Jadi mata kita pun akan bersifat dengan sifat kekal. Bukan kekal sifat Allah Ta'ala, bukan. Tapi mata kita ni akan kekal. Jadi mata yang fana ni tak akan mampu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mata yang kekal sahaja akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Musa AS minta nak bertemu dengan Allah. Turun halilintar pun tak boleh tengok dah. Nampak? Syekh Abdul Qadir Jalani faham. Dia faham point tu. Sebab itu nak sebut kata di sini, orang alim, dia tahu cara setan nak berkena. Tapi orang yang ta'alim ni bahasa kampung kita, tak mengaji lah senang. Tu bahasa mudah sikit lah. Tapi kalau orang tu tak mengaji, dia tak mau mengaji. Kadang-kadang dia rasa dia betul. Hakikatnya dia kena tipu dengan syaitan. Saya buat contoh simple sudah. Jani saya rasa tak tahulah, ya tak buat kot. Tapi contoh mudah dulu lah. Yang main mengaji malam ni ada yang balik pada Mekah. Pergi haji, pergi umrah balik Mekah. Kadang beli sorban nyengit. Kan? Beli sorban 2-3 lah. Putih ada, merah putih ada, warna macam-macam ada. Buat balik tu. Duk kira balik tu ni, ken-ken syal ridak ni pun beli. Kira nak sebai atas bau kan, nak main semayang. Kan? Balik umrah. Kan? Satu hari, dia ambil sorban tu. Ni saya buat contoh simple lah ni. Kait lah dengan contoh lain. Dia duduk depan cermin, dia kata nak pergi semayang, dah balik umrah. Dia ambil serban, lilit. Lilit. Oh, kemas buat ngilang waktu pula. Nampak macam syekh-syekh Yaman, syekh apa, lilit tu. Habis lilit, tengok depan cermin, dia kata, oh, kemas tu. Bila dia duduk berasa kemas, dia kata, sat lagi pergi masjid lagi, pergi surau lagi, dia duduk kata, oi, kemas nampak gaya ni. Kan, nampak alim, bahasa mudah kan? Nampak alim, nampak gaya ni. Kan? Akhirnya apa dia buat? Dia takut sekali, dia susah hati, dia kata, sekali kalau aku pergi masjid macam ni, sekali dia kata bagus pula, dia kata alim pula, sekali aku riak pula. Kan? Jadi oleh kerana dia takut riak, dia pun rongkai balik serban tu. Dia tak payah pakai serban lah. Sekali orang kata alim pula. Faham tak contoh tu? Dia rongkai serban tu, dia tak tepi. Jadi dia kata tak apa. Sekali kalau pakai, sekali riak, dosa. Jadi tak usah pakai. Kita nak sebut dalam bahasa mudah, dia rasa dia betul tu. Dia rasa dia betul tu. Tindakan tu dia rasa dia betul. Jaga diri pada riak. Padahal kena kencing dengan setan tu. Memang setan nak dia buang serban tu. Nampak? Dia duk berasa dia bahasa kasar. Dia berasa dia kemas. Dia berasa dia betul dah. Padahal dia kena tipu dengan setan tu. Setan memang nak dia buang serban tu. Tapi tu yang betulnya macam mana Ustaz? Yang betulnya pakai juga serban tu. Tapi lawan perasaan riak tu. Aku pakai ni ikut sunnah Nabi SAW. Aku pakai ni nak pahala. Aku pakai ni bukan nak tunjuk ke orang. Aku pun sedang aku ke orang alim. Baru nak jadi berubah baik. Baru nak belajar jadi baik. Patutnya pakai lawan perasaan tu. Tapi tak. Dia buang tu. Tak tepi. Dia rasa dia berjaya. Jaya menang dengan setan. Padahal dia kena tipu dengan setan hidup-hidup tu. Tu contoh mudah lah nak sebut orang alim. Nampak? Sebab tu syaitan tak berkenan dengan orang alim. Pasal dia payah nak tipu orang alim. Ustaz, saya main masjid Ustaz, nak buah duit banyak-banyak bulan tabung tu. Kapal Ustaz, saya riak pula. Tu yang buat sikit-sikit tu. Nampak macam kemas tu. Padahal kena muhur. Patutnya buah banyak.
Lawan perasaan tu saja ya. Any question? Ada soalan? Nak sebut kata contoh tu contoh lah. Kata orang yang alim ni, syaitan payah nak berkena dia. Pasal dia tahu trik syaitan tu macam mana. Dia tahu cara syaitan nak tipu tu macam mana. Ayah-ayah yang mengaji malam ni, saja cuak contoh lah ni. Jangan takut, malam ni tak ada tajuk politik. Don't worry. Cara apa tajuk tu, semua tahu belakang. 19 hari bulan nanti turun mengundi. Semua pakat turun mengundi. Kalau tanya nak undi siapa Ustaz? Allah, tengok siapa mengajak orang ni. Melawak. Melawak. Baik, balik pada tajuk. Ayah-ayah yang mayang di masjid ni, ayah-ayah pernah tengok tak? Ada orang tok khatib baca khutbah atas mimbar. Tok khatib atas mimbar baca khutbah ni. Dia duduk di bawah. Duduk merhatik. Nak tengok? Dia duduk di bawah ni, duduk merhatik. Subhanallah, subhanallah. Tok khatib ni atas mimbar, dia duduk merhatik. Nampak macam bagus. Abid rajin buat ibadat tapi tak alim. Dia tak, bahasa kasar sikit, tak erti. Kalau dia erti, dia simpan biji tasbih tu, dia dengar khutbah. Sebab dengar khutbah wajib, zikir sunat. Takkan tak erti beza wajib dengan sunat. Tu ya, simple. Pernah tengok kita duduk menyimbang macam ni, dia duduk pegang biji tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Betul, kita tak nafi. Zikir tu sunat. Betul, zikir tu kena zikir, sunat. Tapi menjaga hati orang wajib. Jaga hati orang tu wajib. Menjaga perasaan orang tu wajib. Nampak kemah? Tapi sebenarnya abid. Rajin buat ibadat. Tapi tak alim. Any question? Ada soalan? Boleh faham tak contoh yang saya bagi tu? Sebab tu penting kepada kita orang Islam ni. Sebab tu penting menuntut ilmu. Sebab tu penting ngaji. Sebab tu ada orang tanya saya. Adalah satu orang tanya, Ustaz, saya ni umur pencin dah Ustaz. Umur pencin. Saya ni nak beramai apa Ustaz? Nak zikir apa Ustaz? Nak wirid apa Ustaz? Saya kata wirid apa Haji? Haji nak wirid boleh. Tapi saya cadang Haji. Haji habiskan masa Haji menuntut ilmu. Pergi mengaji bagi banyak. Sebab mengaji juga satu ibadat. Pergi mengaji bagi banyak. Mana kelas ada pergi. Dah free dah. Anak semua dah lepas. Tanggungjawab kerja pun dah lepas. Dah pencin. Kemudian Ustaz tak payah duk fikir anak nak menikah. Semua lepas belakang dah. Cucu pun tak gaduh duk jaga. Tu nak buat apa lagi? Pergi mengaji. Jadikan menuntut ilmu ni sebagai kita punya ibadat. Kata Imam Ghazali, nahnu nata'abbadana Allahu bil ilmi. Kata Imam Ghazali, kami ni beribadat. Minta maaf, bukan kata Imam Ghazali, kata ulama, saya tak ingat nama apa, minta maaf. Kami beribadat kepada Allah dengan cara menuntut ilmu, ngaji. Waktu kerja. Waktu mai apa nak kena berjuang, Ustaz, berjuang. Tapi kalau waktu tak buat apa? Menuntut ilmu. Jadikan dia ibadat. Kita beribadat dengan cara menuntut ilmu. Ada orang ibadat banyak sembahyang, ada orang ibadat banyak puasa, ada orang ibadat banyak pergi Mekah, ada orang buat ibadat banyak macam-macam jenis ibadat. Tapi tak salah, kita ambil ibadat kita ni dengan ilmu, ngaji. Supaya apa? Paling tidak macam kata tadi kita tak kena tipu dengan syaitan. Asal macam tak kena tipu, hakikatnya bukan kena tipu belakang. Sebab syaitan akan membuatkan kita memilih. Bila berlaku yang besar faedah dengan kecil faedah, dia akan cari jalan supaya kita pilih yang kecil faedah. Bila bertembung yang halal dengan haram, dia akan usahakan supaya kita ni buat yang haram. Itu kerja syaitan. Sama macam isu tadi. Dia duduk pulun suruh buat benda sunat. Orang perempuan ada ni. Saya buat contoh simple lah. Kita ambil contoh simple dulu. Baru kita naik atas sikit. Orang perempuan. Ayah pernah jadi. Pernah kena. Kita balik sembahyang maghrib, malam tu kuliah tak ada. Balik sembahyang maghrib, kita lepak nasi. Kita pun masuk dalam rumah, buka pintu. Bini tanya, abang nak makan nasi ya? Oh, boleh kat lah. Dia kata nak makan nasi, biar cedok semua ada kat meja dah tu. Ni saya nak baca Quran Ustaz.
Ada kena boboh habis kurang macam tu. Nampak simple kan? Nampak simple ya. Kalau isteri kita tu faham, kalau betul dia faham kaedah, kalau betul dia faham lah, dia tutup Quran tu, dia pergi layan kita lalu di dapur. Pasal apa Ustaz? Pasal layan suami kan wajib. Baca Quran tu sunat. Tutup lah Ustaz Quran tu, dah suami nak makan. Senyap lagi sekali. Dah ada contoh-contoh mudah lah nak bagi faham. Tapi oleh kerana dia rasa Ustaz, dah baca Quran ni penting Ustaz. Akhirnya dia baca Quran. Bila baca Quran, yang orang tua tu seorang-seorang duk makan nasi di dapur. Lepas tu dia mula, nikah lain pun bagus. Orang ni duk kira nak menikah lain. Kan? Janda hujung kampung pun tak ada apa minta. Dia mula nak merapu tu. Padahal benda kecil ya. Tu yang kata penting ada ilmu. Faham ke saya duduk cerita? Kita buat contoh yang mudah lah. Bil misal yatahaqqaqul maqal. Contoh-contoh ni dia perkemas point dia. Kan ada apa? Perkemas point. Satu. Jadi itu kelebihan. Ataupun point yang pertama. Kenapa orang alim ni syaitan payah kacau dia? Kenapa orang alim ni syaitan sukar kacau dia? Nombor satu sekali. Kerana dia tahu trik syaitan tu. Dia tahu tipu daya syaitan itu. Itu satu. Kata Syekh Fahmi. Yang kedua. Sedap tak Syekh Fahmi ulas ni? Sedap. Dia ulas simple-simple je. Cuba tengok. Beliau kata apa? Yang kedua pula. Dan dapat pula. Selain daripada orang alim ini tahu trik syaitan. Dia tahu cara nak syaitan nak kena tu. Yang kedua. Si alim itu boleh memberi bimbingan kepada orang lain. Supaya selamat daripada godaan syaitan. Rupanya kenapa orang alim ini sangat dimarahi oleh syaitan. Syaitan benci sangat, stres sangat. Kerana orang alim ni bukan dia setakat boleh jaga diri dia tau. Dah. Dia juga boleh bimbing orang lain untuk jadi baik. Orang alim dia tahu cara macam mana nak tarik orang jadi baik. Macam mana nak ajak orang jadi baik. Macam mana nak bentuk orang jadi baik. Orang alim. Dan orang alim ni kadang-kadang ni baru ni hari ni kita kehilangan salah satu daripada kita boleh sebut tulang belakang lah sebenarnya. Tulang belakang negara Malaysia. Tulang belakang negara dia sebenarnya setiap negara ni dia ada, kalau bahasa kasarnya kita sebut, dia ada orang-orang yang disebut sebagai wali Allah. Wali ni sebenarnya dia akan jadi pasak di negeri atau negara tersebut. Dia akan jadi pasak. Bila pasak tu ada, tempat tu akan jadi elok. Kalau pasak tu hilang, dia akan jadi serab. Dan wallahu alam, saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahawa pasak di Malaysia ni antaranya lah, mudah-mudahan selepas ni Allah Ta'ala bagi pasak yang baru, antaranya almarhum Tuanku Haji Abdul Hamid Kuala Nerang, ataupun masyhur dengan panggilan Pak Sumi. Jadi kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cucuri rahmat, kebaikan yang sangat banyak kepada beliau. Al-Fatihah. Baik. Baik, balik pada tajuk. Allah minta maaf. Orang-orang yang beriman ataupun orang-orang alim ni bukan setakat dia boleh menjaga diri dia satu, tapi dia juga boleh bimbing masyarakat, bimbing umat untuk jadi baik. Dan inilah yang ayah boleh tengok berapa banyak para ulama kita seluruh dunia, mereka memiliki pengikut yang sangat banyak. Kadang-kadang ngajak biasa ya. Tapi dengan sebab pengajaran dia, orang lain pakat jadi berubah jadi baik belakang. Dan ni pun saya rasa tak perlu panjang. Kita pun tak payah ambil jauh ni. Kita malam ni malam esok. Kan Al-Fadil, Ustaz Azad Idrus. Mana tengok Ustaz Azad Idrus. Walaupun nampak beliau bersahaja, penampilan beliau bersahaja. Simple ya. Tapi beliau senang didekati, mudah didekati, itu satu hal. Yang kedua, kita tengok. Setiap kali beliau ditanya soalan, beliau jawab. Soalan dan jawapan beliau tu di-viral. Masuk dalam TikTok, dalam Facebook, dalam apa. Kita kadang-kadang duduk saja-saja, duduk dengar telefon tu. Masuk dalam WhatsApp video tu. Kita buka dengar, dapat satu ilmu. Buka dengar, dapat satu ilmu. Buka dengar, dapat satu ilmu. Kadang tajuk-tajuk simple lah.
Tu untungnya orang alim, tu yang bagusnya orang, tu yang hebatnya orang alim. Dia boleh bagi bimbingan pada orang. Kadang kita tak ada nak mengaji, kadang buka internet. Bila buka internet, adalah video seminit, kita pun dengar. Oh, macam ni. Jadi, oh, sembahyang sunat gerhana, rupanya ada 2 rakaat. Kan? Oh, baca Fatihah 2 kali 1 rakaat. Jawapannya simple-simple lah. Tu orang alim. Dia boleh bagi bimbingan pada orang. Saja share. Cerita ni cerita simple lah. Cerita bab niat ni. Kita ambil bab tu dulu. Bab niat. Ada satu orang alim. Dia suruh, ada orang main rumah. Dia suruh anak dia buka pintu. Lalu anak dia pun pergi buka pintu. Rupanya ada orang bagi barang. Ayah ni orang alim. Anak tu pun orang alim kak. Ayah orang alim, anak pun orang alim. Akhirnya bila anak tu masuk, bawa barang. Ayah ni, si alim ni, tanya anak dia. Ayah dia tanya, aku nak tanya kamu. Waktu kamu pergi buka pintu tadi, apa kamu niat? Kamu waktu pergi buka pintu tadi, kamu niat apa? Anak dia kata apa? Aku niat, aku junjung perintah ayah. Dah ayah suruh buka pintu, aku pergi buka. Niat buka pintu, niat nak buka pintu. Junjung perintah ayah. Tahu ayah dia kata apa? Saya ingat cerita ni ke apa? Pasal kadang kita pun terlupa. Ayah dia jawab, kalau aku berada di tempat kamu, kalau aku ni duduk tempat kamu, setiap langkah nak pergi ke pintu tu, semua aku susun niat. Kalau aku ni duduk tempat kamu, setiap langkah nak pergi buka pintu tu, semua aku atok niat. Masa nak berjalan tu, ya Allah, aku nak pergi buka pintu ni, ampunlah dosa aku. Aku nak buka pintu ni, kau bagilah kebaikan pada aku. Aku nak buka pintu ni, junjung perintah ayah aku, murahkanlah rezeki aku. Dia kata setiap langkah nak pergi ke pintu tu, semua aku atok niat. Pak, kata orang alim. Maulana Zakaria Kandahlawi. Siapa pernah dengar nama tersebut? Ni kalau sahabat-sahabat kita tabligh. Tak silap saya, ayah beliau kot. Kalau saya silap, saya mohon maaf. No. Ayah beliau kot. Ayah dia. Satu hari ayah dia panggil. Zakaria. Zakaria. Masa tu tak silap saya, Maulana Zakaria umur 5 tahun. No. Kalau tak silap lah. Kalau saya silap, mohon maaf. Nah. Nanti boleh edit balik. Umur 5 tahun. Ayah dia kata, bawa mari bantai yang kamu punya. Bawa mari bantai yang kamu punya. Bawa mari. Jadi Maulana Zakaria masa tu baru umur 5 tahun tau. Dia pergi ambil bantai yang dia duduk tidur tu. Dia ambil, dia main. Bagi ke ayah. Ayah dia ambil bantai tu. Ayah dia buat betul kat dia. Zakaria, mana bantai yang kamu punya? Ni ke bantai yang kamu punya? Ni ke bantai yang kamu punya? Sambil duduk ketuk tu, sambil duduk kata, ni bantai kamu kah? Ni bantai kamu kah? Ni bantai kamu kah? Faham tak dia nak ajak apa? Faham tak ayah dia nak ajak apa tu? Rupanya ayah dia nak ajak dia, waktu tu baru 5 tahun tu. Ayah dia nak ajak dia, atas muka bumi ni, mana ada satu yang kita punya? Semua Tuhan punya. Mana ada satu yang menjadi milik kita? Mana ada milik kita atas dunia? Semua Allah Ta'ala punya. Rupanya 5 tahun, ayah nak abang ke anak tu. Kata ni, akidah kita kena pegang, semua di Tuhan punya. Tuhan bagi pinjam ya. Mana ada yang kita punya sendiri? 5 tahun dah ajak macam tu lah. Awak yang senyap apa ya? Betul ya? Sebab tu ayah-ayah yang ada di sini. Sebab tu kalau kita perasan, tutup guru kita selalu pesan. Tutup guru kita selalu pesan kepada kita. Duduk dengan orang alim, duduk dengan para ulama, dapatkan nasihat para ulama, ikut para ulama, dapatkan bimbingan para ulama. Sebab apa? Sebab mereka boleh bimbing kita. Orang dulu hidup berkat. Nak buat rumah. Tanya Tok Guru, saya nak buat rumah sini boleh tak? Tok Guru pun tengok rumah. Dia kata kalau boleh rumah ni pergi depan sikit boleh tak? Bagi depan sikit 4 kaki. 4 kaki ya bagi depan sikit. Rupanya bila cek balik dah buat rumah depan, rupanya bila cek balik, rupanya kena renjak ke depan sikit 4 kaki. Sebab belakang ni laluan angin. Laluan angin tu laluan jin. Ada satu kuartus tu, tak silap saya, belah Kedah.
Kuartus 12. Tapi satu boleh duduk, satu tak boleh duduk. Dengar bunyi budak riau lah, apa macam lah. Rupanya bila cek balik, hak rumah kosong ni, tempat tu tempat laluan angin, laluan jin. Orang dulu-dulu kan, nak buat rumah tanya Tok Guru, anak nak pergi mengaji mana tanya Tok Guru, nak buat apa pun tanya Tok Guru. Sebab tu orang dulu-dulu hidupnya berkat. Sebab nak buat apa ikut Tok Guru. Ikut orang alim. Tok Guru orang alim tu sama makna lah. Kalau ramai orang alim dipanggil ulama. Orang lah tak mau ikut. Kan? Orang alim, orang lah punya prinsip. Hum rijal wa nahnu rijal. Depa pun manusia, kami pun manusia. Depa orang, kami pun orang. Depa pun ada salah, kami pun ada salah. Kita tak nafi. Para ulama ada salah, Ustaz? Ada. Tok Guru ada salah? Ada. Ustaz lagi banyak salah. Tapi jangan lupa, Tok Guru ada salah. Ya, kita ada salah. Tapi dalam 100, Tok Guru mungkin salah 4. 96 betul, 4 salah. Sebab dia alim, dia reti. Dia banyak betul, dia sikit dia salah. 96 betul, 4 salah. Tapi kita boleh jadi duk perasa betul ni, kita 4 je betul, 96 semua salah. Tu ya. Tak tu kena dapat bimbingan orang alim, lepas tu kena duduk dengan orang alim, duduk dengan para ulama. Nak buat apa bincang dengan orang alim. Ni ayah, tamah no, sebut direct senang no. Ni ayah nak pilih raya. Kita bila nak pilih raya ni, kita tak tahu nak pilih. Kadang kita tak tahu nak pilih siapa. Ustaz, tengok yang nu bagus Ustaz. Tengok hak ni bagus. Tengok hak ni bagus. Tengok hak ni bagus. Hak ni kata okey. Hak ni pun mengaku okey. Ni mengaku okey. Ni mengaku okey. Semua okey Ustaz. Kami ni tak tahu nak pilih mana Ustaz. Kalau hak tahu nak pilih tu senang. Ni hak tak tahu nak pilih. Duduk atas pagar tak tahu nak pilih mana Ustaz. Lain-lain kali dia kata, tak mau mengundi. Tak boleh. Tak mengundi tak boleh. Kena mengundi. Sebab memilih pemimpin ni wajib. Kena turun pergi mengundi. Jangan ada siapa kata tak mau mengundi. Jangan. Pergi mengundi. Turun pergi mengundi. Bila kita pergi mengundi, Ustaz, saya tak tahu nak pilih siapa Ustaz. Macam mana nak buat? Simple. Nabi SAW bagi pada kita 2 panduan. Simple ya. Nabi sebut dalam hadis, ma khaba man istakhara. Tak akan rugi siapa istikharah. Tak rugi siapa istikharah. Jadi nak buat apa Ustaz? Pagi 19 hari bulan ni, ambil ayat sembahyang 2 rakaat. Ambil sembahyang 2 rakaat pula. Ambil wuduk bagi elok, sembahyang 2 rakaat. Saja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat dengan Allah Taala. Sujud yang ujung ataupun dah bagi salam, doa, ya Allah, kau bagilah aku petunjuk, aku nak pilih siapa ni. Mudah-mudahan bila aku pilih orang ni, dia boleh menyenangkan aku 5 tahun. Dia boleh menyenangkan keturunan aku 5 tahun. Dia boleh jaga agama aku, tanah air aku. Minta lah. Hak mana kita rasa tenang, hak tu kita pergi pangkah. Tak susah pun. Nabi SAW bagi panduan lama lah. Dah Ustaz, semayang satu hal Ustaz. Ada tak pesanan lain? Nabi sebut yang kedua, wala nadima man istasyara. Takkan rugi siapa yang berbincang. Takkan menyesal siapa berbincang. Jadi nak buat macam mana Ustaz? Bincang. Jumpa orang alim tanya, ni Ustaz, kami nak pilih siapa Ustaz? Kawasan kami ni semua pak-pak Cina Ustaz. Contoh. Ni Tok Guru nak tumpang tanya, kawasan kami ni ada 2 Cina, 2 Melayu, 2 India. Kami nak pilih mana? Tengok Tok Guru bagi pandangan apa? Ikut pandangan tu. Jangan bincang orang biasa. Bincang orang biasa di pandangan macam-macam. Bincang dengan orang alim. Tanya dia nak bagi tahu apa? Dia kata ni, pilih hak ni. Pilih hak ni. Kawasan kita ni pilih hak ni. Dia punya logo dia ayam sabung. Ayam sabung. Pergi jumpa ayam sabung, pangkah. Contoh. Sebab Nabi kata takkan menyesal siapa yang mesyuarat. Dan mesyuarat tu dengan orang alim. Jangan mesyuarat dengan orang biasa. Mesyuarat dengan orang alim. Pasal dia boleh bimbing kita. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan gerak hati orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Dia pandang dengan cahaya Tuhan. Itu orang alim ni dia tak macam kita. Kita ni tengok orang macam tu ya. Orang alim ni kadang dia tengok orang dia kenal. Kita duk buat kokak. Kita ni duk buat kokak biasa. Tapi orang alim tak no. Orang alim kadang dia tengok kita tu, dia tahu. Ada sahabat saya seorang tu, saja share. Ni rakam lah no. Tak sebut nama tak apa no. Ada sahabat saya seorang tu,
Dia pergi mengaji, jumpa satu orang alim. Dia salam dengan orang alim tu. Habis salam, orang alim tu kata apa? Hang ni, dia cakap Arab lah, terjemah Melayu lah. Hang ni 20 tahun lepas ada buat benda ni kan. 20 tahun lepas tau. Hang ni 20 tahun lepas ada buat benda ni kan. Nak buat apa lagi? Mengaku lah. Dia tak berubah. Itu orang alim. Dia lain sikit. Orang alim ni dia lain. Dia tak macam kita. Kita ni macam ni kan? Tapi orang alim ni dia lain. Saya bukan orang alim tu yang saya berani sebut tu. Orang alim ni dia lain. Mereka pandang tu pandang dengan cahaya Tuhan. Jadi mereka bukan tengok kita luaran ya. Mereka tengok kita tu lain. Sebab tu kalau ayah pergi mengaji mana-mana tempat, kalau ayah jumpa ada tok guru, kita ada masalah apa-apa, kita dengar dia kuliah, seolah-olah kuliah tu kena betul hidung kita. Amboi, ustaz ni macam kata kat aku malam ni. Maknanya ada tu. Amboi, ustaz ni malam ni macam smash aku seketul ya. Aku baru yang berkeling dengan bini, dia duk beletak tajuk berkeling dengan bini pula. Contoh. Kalau kena betul hidung pak seketul tu, ada tu. Itu teguran. Any question? Ada soalan? Nak isyak lah, ada apa? Tak ada soalan no? Oh, bagus orang Masjid Timah. Tak ada soalan langsung no. Mualim leka ni. Apa no? InsyaAllah no. Mudah-mudahan dapat memahami poin malam ni. Baik, sambung. Balik pada tulisan Syekh Fahmi balik. Kata Syekh Fahmi, orang alim itu nombor satu, dia tahu cara godaan syaitan, satu. Yang kedua, dia boleh bagi bimbingan kepada orang lain supaya selamat daripada godaan syaitan. Dua, dia boleh bimbing, didik orang lain jadi baik. Hak nombor tiga, mahal ni. Yang mana? Bahkan kata Syekh Fahmi, si alim itu dapat menyelamatkan orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Bahkan orang alim ni bukan setakat boleh jadikan orang tu baik, bukan boleh didik orang jadi baik. Kadang-kadang orang jahat teruk pun boleh jadi baik. Ini kelebihan orang alim. Orang yang bermasalah teruk jauh daripada Allah Ta'ala pun dia boleh tarik jadi baik. Ada ulama dulu, saya tak ingat nama, tak silap saya Abdullah bin Mas'ud kot, sahabat Nabi SAW. Ada beberapa orang Arab, ni zaman dululah, orang tabi'in lah. Dia dulu duk main alat muzik, perang main alat muzik, duk menyanyi, duk apa. Tak silap saya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pakai kelumbung kepalanya ni. Dia kelumbung kepala. Buat contoh no. Dia kelumbung kepalanya tu. Dia lalu-lalu kawasan tu. Dia kata sikit ya. Dia kata, alangkah baiknya kalau suara yang lunak seperti ini digunakan untuk mengingat Allah Ta'ala. Kan bagus kalau suara sendak ni daripada duk menyanyi, baik zikir sebut nama Allah Ta'ala. Dia sebut banyak tu ya. Rupanya hak duk main balak muzik tadi semua berubah jadi anak murid Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kan gaduh buat banyak pun, cakap sikit je tu ya, berubah terus. Itu kelebihan orang alim. Kalau bahasa kita panggil tutup guru lah. Sebab tu penting dengan tutup guru. Sebab tu penting bersama dengan para alim ulama. Penting. Ni saja share. Baru ni saya mengajak saja share. Saya pun baru tahu kata benda tu salah. Saya betul kata mengaji, bila mengaji baru tahu salah. Simple. Saya baru ni mengajak di belah Kedah. Tajuk rasuah. Ayah-ayah ibu tahu tak rasuah tu apa? Kita selalu duk sebut kataan rasuah. Tahu rasuah tu apa? Yang kata rasuah tu apa? Rupanya dalam Quran Allah Ta'ala sebut perkataan rasuah. Allah Ta'ala tak sebut rasuah. Tapi cerita bab rasuah ada dalam Quran. Surah Baqarah ayat 188. Sebab tu kita yang mengaji hari ni hati-hatilah. Takut-takut kita terjebak dengan rasuah. Nampak simple. Tapi rasuah ni Allah Ta'ala laknat pemberi. Hak bagi Tuhan laknat. Hak terima pun Tuhan laknat. Dua-dua Tuhan laknat. Dia bukan hak terima saja kena hukuman tau. Hak bagi tu kena hukuman dulu. Pasal tak bagi, tak ada orang terima. Kalau tak bagi, tak ada orang ambil Cuma soalan dia, rasuah tu apa?
Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang dengan cara salah. Wa tudlu biha ilal hukam. Kamu bagi timba kepada hakim. Ayat tu simple ya. Kamu bagi timba pada hakim. Li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi. Supaya kamu dapat makan harta orang dengan cara salah. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu tahu perkara tersebut. Apa maksud rasuah, Ustaz? Bagi timba ke hakim. Hakim tu bahasa mudah. Lah ni macam ni lah. Ayah-ayah yang mengaji malam ni, saya rasa pernah hidup zaman mungkin paip ayak tak berapa sempurna lagi. Saya rasa ada sebahagian besar pernah alami zaman ni. Masa ayah-ayah kecil-kecil dulu, kita mandi pakai ayak telaga. Kita pakai timba satu, tali satu. Tali kena pegang kan. Kita lempak timba tu dalam telaga. Tapi tali tak lepas, lepas dengan tali. Tali tak boleh buat apa. Kita lempak timba tu, timba kosong lah. Kita lempak masuk dalam telaga. Lepas tu kita keh sikit timba tu. Akhirnya timba tu dia kaut ayak. Lepas tu kita angkat. Kita lempak masuk timba kosong. Kita dapat balik timba sekali dengan ayak. Rupanya tu rasuah. Faham? Tak faham tak Kita ambil terjemahan Kamus Dewan. Ni nak berhenti ni. Ni buat contoh terjemahan Kamus Dewan. Yang kata rasuah ni apa? Kamu memberikan sesuatu kepada decision maker. Kita bagi sesuatu kepada pembuat keputusan. Dan kita mau pembuat keputusan tu buat keputusan ikut selera orang bagi ni. Kita bagi sesuatu kepada pembuat keputusan. Kita nak pembuat keputusan tu buat keputusan ikut kita. Itu nama dia rasuah. Faham tak? Contoh mudah. Datuk ni bukan ni tak ada kena mengena dengan siapa-siapa buat contoh ni. Datuk dia nak projek. Dia pun habaq kat pekerja dia, mat. Hang ambil sejuta ni, sejuta kena tunai mana boleh bank in kan tu Mat, hang ambil sejuta ni, hampir bagi kat pegawai tu. Hang suruh dia sign projek tu bagi kat aku. Pergi bayar kat dia sejuta cepat sikit. Lambat sangat duk tunggu tender apa, tu suruh tender. Bagi kat dia sejuta, suruh dia bagi projek tu kat aku. Projek buat jambatan tu. Mat tu pun ambil sejuta, boh dalam kereta, pederah pergi jumpa pegawai tu. Bagi kat pegawai. Nah, Datuk bagi. Datuk kata projek tu bagi kat dia. Pegawai tu pun buka. Oh, sejuta. Sign. Contoh ni, tak ada kaitan dengan apa ni. Contoh, sign. Rupanya bila Datuk tu, pegawai tu sign, bagi projek kat Datuk. Datuk tu dikira pemberi rasuah. Pasal dia bagi sesuatu kepada pegawai, dia nak pegawai tu buat keputusan ikut dia. Datuk tu dipanggil pemberi rasuah. Pegawai tu, dia dipanggil penerima rasuah. Mak ni hak bawa duit tadi ni, dia projek pun tak dapat tau. Projek pun tak dapat, duit pun tak dapat, apa pun tak dapat. Tapi dia dikira perantara antara pemberi dan penerima. Rupanya tiga orang ni semua Tuhan laknat. Hak bagi Tuhan laknat, hak terima Tuhan laknat, hak jadi perantara sekupang tak dapat, dia pun kena laknat. Dia panggil waraish. Rupanya kita bagi sesuatu pada pembuat keputusan, kita nak sesuatu daripada dia, tu nama dia rasuah tu. Tak kira lah nama duit kopi ke, nama dia apa, hadiah ke, nama dia sumbangan ke, nama dia pemberian ke, apa saja nama. Kita nak lesen, kita pergi ke dia, nah 50, cepat sikit lesen. Nampak simple, tapi kita tu pemberi rasuah tu. Hak terima tu penerima rasuah. Cuma lah orang lah sebut mudah, dia kata apa? Ustaz, tak bagi, kita tak dapat Ustaz. Apa? Rasuah dah jadi budaya biasa dalam masyarakat. Dah Ustaz, tak bagi duit kopi pakai tak dapat Ustaz. Tak bayar pakai tak ada. Siapa nak tegur isu ni? Lepas tu saya nak minta satu ya. Yang mana main mengaji malam ni, saya tak mau bicara orang luar lah. Walaupun ada online, tapi kalau dengar tak apalah. Kita nak minta yang main mengaji ni dulu. Kalau siapa-siapa di sini yang masih bekerja, kita minta tolong, sebarang hadiah daripada pihak luar, kalau boleh tak usah ambil. Apa saja pemberian hadiah daripada pihak luar, jangan ambil.
Kalau hadiah pada orang pejabat kita, orang syarikat kita, orang kita ambil lah. Tapi kalau kita ni jenis berurusan dengan orang ramai, orang luar tu nak bagi hadiah tu saya ambil lah. Sebab rasuah ni dia ada rasuah tunai, dia ada rasuah hutang. Rasuah tunai, nah 1 juta, projek bagi saya. Itu rasuah tunai. Rasuah hutang macam ni. Ayah buka kedai makan. Kita buka kedai makan. Tengok-tengok geng inspektor kesihatan tu, hak lambang bulan sabit tu, mereka main makan kedai kita. Mereka main makan. Kita pun kalau tengok inspektor kesihatan tu main hak jenis duk cek kedai, duk cek apa ni, mereka bukan main cek pun, mereka main singgah makan. Kita pun tengok, tak apa, sila makan. Hari ni saya belanja. Tiwah. Mereka pun syok, tak apa, nanti main. Kita belanja. Tuan-tuan main, saya bagi harga murah. Mereka pun kerak main. Kita belanja mereka tu, kita bukan nak apa tau. Betul, masa tu kita tak mau apa. Kan? Tapi satu hari nanti, kalau hampa ni nak main cek kedai aku, hampa janganlah keras sangat. Hampa janganlah duk strict sangat. Dah aku duk belanja makan. Itu dia punya rasuah dainun, rasuah hutang. Kita tak minta Allah tu satu hari nanti. Kan senang. Ambil dadah. Kalau ambil dadah, dia jadi lembek. Lembek tu ada tanda. Minum marak, mabuk ada tanda. Tapi kalau ambil rasuah tak ada tanda. Betul, tak ada tanda. Kuih kaya lagi dah lah, tu lah. Tapi dia tak ada tanda badan jadi lemah ke sakit, tak ada. Sedangkan tak boleh, Rasulullah tak boleh. Agama kita tak bagi. Sebab tu saya minta sekali lagi, yang mana bekerja malam ni, siapa bekerja, minta tolonglah. Lepas ni kalau orang bagi hadiah apa, nak terima, fikir 2 kali lah. Tengok dulu. Kalau rasa yang ni bersesuaian, ambil. Kalau rasa tak perlu ambil, jangan ambil. Tak tahu Ustaz, boleh ambil, tak boleh ambil, tak tahu. Tu saya kata awal tadi, tanya orang alim. Satu. Yang kedua, ayah-ayah, ibu-ibu yang mana kita dah bersara, dah pencin. Saya yakin semua yang mengaji ni ada anak, ada cucu, ada menantu, ada anak-anak lah. Jadi kita minta kalau boleh, pesanlah pada anak-anak, supaya mereka tak bawa balik benda-benda macam tu lah rumah. Kalau tengok anak kita jadi pegawai, naik pangkat, jadi ketua jabatan sekian-sekian, kita dah tengok, hang ni hadiah macam-macam orang bagi tu. Dia jawab senang, dia kata ada orang nak bagi. Betul lah, memang orang nak bagi. Betul lah, orang nak bagi. Tapi siapa orang nak bagi kat dia? Tu aja. Kalau tengok dia bawa balik macam tu, cuba tanya, ni siapa bagi ni? Oh, kawan pejabat bagi. Okey. Ni siapa bagi ni? Anak-anak buah bagi. Okey. Ni siapa bagi ni? Kontraktor bagi. Apa salahnya kita sebagai mak ayah cuba pesan sikit. Lah ni macam inilah, ayah nak minta, hang ambil barang ni, hang bagi kat orang lain. Ayah haramkan hawa masuk otak rasuah lah rumah ayah. Bagi sikit, bagi kemas. Berapa? Untuk anak cucu-cucik keturunan kita. Awak yang senyap buat kaya. Betul kan? Tak apalah. Yang lepas-lepas tak apalah. Ni hak cerita ni hak ke depan ni. Kan? Wa inna ahadan lam yulad aliman. Tak ada manusia beranak-beranak pandai semua. Tak ada. Saya pun sama, kita tak ada. Kita belajar pelan-pelan. Tak apalah, kita pun betul pelan-pelan. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan baik. Dalam keadaan kita meninggalkan dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala ni. Itu ya. Boleh kan? Nak sembang tajuk ni sekejap lepas maya insya. Kan? Lah kalau sembang nak cerita panjang. Kita ambil tu dulu. Baik, balik pada tajuk. Lari tajuk jauh. Sampai ke rasuah. Tak apalah nak bagi faham. Kan? Tak boleh, memang tak boleh lah. Negara, minta mana-mana manusia, mana-mana masyarakat. Ni, saya rasa tak salah. Ni, tak adalah kan? Adalah. Tak apalah, adalah nanti boleh ni kan? Lah, dia simpan balik ya? Disimpan noh, tak apalah. Saya pernah bertemu dengan sebuah agensi yang berkait dengan isu rasuah. Saja share lah. Dan rupanya antara perkongsian yang dia sebut,
dia termasuklah rasuah salah guna kuasa sekali lah. Dan saya mendapat pesanan daripada pihak-pihak tertentu yang ada autoriti ni. Dia sebut, dia kata, Ustaz, kalau boleh Ustaz pergi mengajak di masjid ke surau ke, dia kata, Ustaz tolong pesan sikit. Pesanlah pada jemaah dan sebagainya, supaya institusi Islam ni, supaya institusi kita ni, kalau boleh berhati-hatilah dalam bab pengurusan kewangan. Kerana institusi yang kita duk buat lah ni, kita bukan apa, kita takut kita terjebak dengan isu yang tak sepatutnya ni. Dia kata takut juga. Contoh saya buat simple. Dia sebut berkaitan dengan isu kutip di Jumaat. Kadang-kadang kutipan Jumaat ni sini tak ada lah, ni contoh ya. Tapi dia kata pernah jadi dulu. Kutip habis maya Jumaat kan, kutipan Jumaat tu ada 3-4 orang duk kira. Rupanya bila kira dapat 1,000. Dapat RM1,000. Dia kata yang pergi bank in 750 ya. 250 bedak dekat orang hak kira duit tu. Siapa bagi buat macam tu? Bedak dekat hak tu. Ada masjid, ni tak payah sebut, ni contoh lah. Tapi contoh ni ada yang benar macam. Ada masjid, kapek ni harga 100,000, kapek masjid harga 100,000. Tapi bila pergi beli di kedai, pergi kira, masjid lulus dah 100,000 nak beli kapek tu. Tapi bila pergi ke kedai bagi harga 90,000 ya. 90,000. Masjid buat keluar 100,000. Yang urus duit pergi bayar 90,000 ya dekat kedai apa semua selesai lah. 10,000 pergi mana? Jadi. Jadi pihak tersebut pesan lah, dia kata, Ustaz peringatlah, tolong peringat. Supaya isu kewangan ni hati-hatilah. Jangan terlibat dengan rasuah, jangan terlibat dengan salah guna kuasa. Nak jaga. Nah, kita semua nak mati. Kita bukan nak tongkat langit ni, semua nak mati. Hak cakap pun mati, hak mendengar pun mati, hak rakam pun mati. Semua mati. Siapa dulu tak tahulah, kan? Semua mati ni. Jadi biarlah kita mati dalam keadaan kita tak melakukan dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah Ta'ala ni. Biarlah kita mati, tutup mata tu, pejam mata tu rapat, elok, tenang. Yang tu je yang kita mau. No? InsyaAllah. Baik, boleh dapat zakat tu no? Tak payah ulah panjang-panjang. Ya? Baik, sambung. Bahkan si alim itu dapat menyelamatkan orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Saya dah ulas tadi. Jadi syaitan sangat takut kepada orang alim. Kerana dia dapat memelihara diri, dia dapat jaga diri dia dan dapat beri bimbingan kepada orang lain. Dia boleh pula didik orang, bentuk orang, tarik orang salah jadi baik pula. Ini kelebihan orang alim. Baik, nak habis dah. Satu perenggan ni, ada 4-5 baris ya. Lain halnya dengan seorang yang rajin melakukan ibadat. Beza pula orang yang rajin buat ibadat je. Yang hanya menghabiskan waktunya beribadat sahaja. Pulun buat ibadat. Bagus, bukan kata tak bagus. Bagus buat ibadat ni. Dia tidak dapat memberikan bimbingan pada orang lain. Bila dia menumpukan hal ehwal ibadat tu untuk diri dia, dia takkan sempat nak tarik orang, nak bimbing orang, nak perbetul orang, tak ada. Pasal dia rajin buat ibadat, tak apalah. Bahkan kadang-kadang dia sendiri masih dapat disesatkan oleh syaitan. Kadang-kadang dalam rajin buat ibadat tu, syaitan berjaya perkena dia. Macam contoh tadilah, kes reban tadi tu. Nampak macam kemas dah. Rupanya kena tipu dengan syaitan. Maka dari kerana inilah orang yang alim itu, orang yang banyak ilmu ni, jauh lebih ditakuti oleh syaitan berbanding orang yang rajin melakukan ibadat. Sebab itu hadis ini nak menceritakan kepada kita, nak menggambarkan kepada kita betapa pentingnya menuntut ilmu. Mengajilah. Lepas tu kesimpulan dia, pakat-pakat mengaji, pakat-pakat tuntun ilmu, pakat-pakat cari bekalan ilmu. Supaya kita tak ditipu oleh syaitan. Boleh dapat zakat tu no? InsyaAllah no? Mudah-mudahan. InsyaAllah dah masuk 15 minit dah. 12 minit dah. No? Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ni. Ada soalan nak tanya? Tak ada no? Kan? Itu tadi saya sebutlah 19 hari bulan ni pakat-pakat turun lah. Nah, ajak anak, cucu, cicit semua yang mana boleh mengundi, turun mengundi. Nah, sebagai penutup, ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, boleh kau no share satu no? Ni ada satu live pula dah, tak apalah. Ada satu makcik, tak payah hubung lah, tak payah abang lah, orang makcik mana. Umur belum, kira, macam mana nak kata,
Kalau had manusia ni 63, dia kira tambah 10 tahun lah atas. Senang. Kira sendirilah. Dia mai jumpa saya, dia kata, Ustaz, makcik tak mau mengundi saya. Cik pala. Cik pala saya. Nuhak ni sakit pala tak mau pergi mengundi Ustaz. Saya kata tak boleh makcik. Mengundi ni kita nak pilih pemimpin, kita nak pilih orang yang takbir kita. Kena pilih, kena cari makcik. Dia kata tak mau saya, sakit pala. Lain kali bila banyak kali ingat saya sebut macam ni lah. Dan saya rasa boleh kita share sama-sama malam ni. Saya kata ke makcik tu, makcik, kita pilih pemimpin ni makcik. Kita pilih bukan untuk kita tau makcik. Makcik pergi mengundi tu, makcik mengundi bukan untuk makcik sebenarnya. Sama ke ayah-ayah yang mengaji malam ni. Ayah-ayah pergi mengundi, ayah-ayah bukan mengundi untuk diri kita tau. Bukan kita mengundi untuk diri sendiri tau. Ibu-ibu bukan mengundi untuk diri sendiri tau. Kita bila mengundi ni maknanya kita mengundi untuk anak cucu cicit kita. Sebab bila kita pergi mengundi, kita pilih seorang kita pilih pemerintah. Pemerintah tu nanti dia akan susun hidup anak cucu cicit kita tu. Pendidikan anak cucu cicit kita, ekonomi, apa lagi sosial, apa lagi, semua dia akan susun tu. Kalau kita pilih pemimpin, pemimpin tu dia akan susun kehidupan anak cucu cicit kita. Jadi kita bukan pilih untuk diri kita tau. Kita ni maknanya menentukan masa depan anak cucu cicit kita. Sebab tu jangan rasa pergi pangkah ni Ustaz, malas Ustaz, kami akan dapat apa. Betul. Saya kata ke makcik tu, makcik pergi pangkah hari ni, boleh jadi makcik hari ni pangkah, esok makcik mati. Boleh jadi makcik. Makcik tak ada rasa apa pun. Apa pun tak dapat. Betul. Apa pun makcik tak dapat. Tapi kalau makcik pilih yang baik, pilih yang betul, pilihan masing-masing lah. Kalau makcik pilih yang betul, anak cucu makcik akan dapat kebaikan. Makcik pilih hak elok, anak cucu makcik akan jadi elok. Makcik pilih hak merapu, anak cucu cik makcik merapulah. Saya abang dah tadi nak pilih hak ni pilihan masing-masing. Istikharah, bincang apa semua, hak tu pilihan masing-masing. Tapi nak sebut, pilih hak elok, kita dapat elok. Pilih buruk, kita jadi buruk. Itu saja. Lepas tu saya nak seru sekali lagi, 19 hari bulan ni turunlah. Ajak anak cucu cicit semua turun. Tunaikan kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia. No? InsyaAllah mudah-mudahan pesanan tersebut menjadi satu peringatan lah pada saya dan pada kita semua. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi isu rasuah tadi jangan lupa kalau anak awak balik tu kata-kata lah sikit. InsyaAllah. Wallahu a'lam.